chapter yang ketujuh, iaitu elektrostatik. Okay, dalam elektrostatik ni kita akan cover jenis-jenis charge. Kemudian kita ada Coulomb's law, forces for point charge. Ni maksimum 4 charge lah. Maksimum dia 4 charge. Maksimum dia 4 charge. Kemudian kita ada electric fields and potential field. Okay, untuk ini kita cuba dulu tengok sedikit berkenaan dengan jenis-jenis charge lah. Jenis charge dan dia punya ciri-ciri charge tersebut. Okay, untuk charge biasanya sebelum kita tengok charge, kita kena faham berkenaan dengan atom dululah, sebab atom terdiri daripada, ni basic saja lah, kita ada nukleus, kemudian kita ada proton, terdiri daripada proton in the middle tu, kemudian kita ada elektron. Okay. Yang mana proton dengan nukleus ni terdiri daripada neutron dengan proton lah, yang mana kita tahu bahawa proton bercas positif, elektron bercas negatif lah kat situ lah. Dan neutron ni adalah tanpa cas lah. Okay. Lepas tu yang mana kalau kita tahu dia cas positif, dia cas negatif, kita nak tahu dia punya disebut sebagai charge dia. Okay. Yang mana dekat sini elektron bercas, value dia dekat sini kita ada, dan proton dan elektron sebenarnya charge dia sama saja. Semuanya dia punya different positif dengan negatif sajalah. Dia ada 1.6 dan 10 -9 charge tu. Okay, yang mana kehadiran proton dengan elektron ni sebenarnya di atom tu adalah disebabkan oleh force lah yang memegang mereka satu sama lain. Kemudian kalau content charge yang sama tu disebut sebagai tanpa charge lah, kita dalam keadaan electrical dia neutral. Okay, force yang dimaksudkan tadi adalah electrostatic force lah yang memegang dia. Semuanya dia boleh jadi bercas positif, dia boleh jadi bercas negatif disebabkan oleh kandungan charge negatif itu yang menyebabkan dia boleh jadi charge positif ataupun charge negatif. Kalau dia jadi charge positif, maksud dia kalau dia boleh jadi charge negatif, maksudnya charge negatif banyak lah daripada charge positif. Kalau kita kata dia charge bercas positif, maksud dia charge negatif tu adalah kurang daripada charge positif. Okay, macam tu lah. Okay. Jadi ciri-ciri yang lain kalau kita ada charge, kalau charge yang sama, dia menolak lah. Maksud dia kalau charge positif dengan positif dia akan tolak, ataupun charge negatif dengan negatif akan tolak. Jadi charge yang berbeza dia akan tarik lah. Jadi bila ada torak dan tarik ini akan wujudnya satu daya lah kat sini, force. Okay, dan force ini kita boleh kira lah nantinya. Okay. Jadi lain-lain ciri-ciri dia adalah proton dan neutron ni mungkin sama mass lah. Kalau dari segi jisim dia dua-dua sama lah untuk proton dan neutron, tapi proton lebih besar lah, okay, ataupun neutron lah. Jadi kalau elektron tu lebih kecil lagi lah. Umpama elektron tu umpama duit shilling. Okay, lain-lain yang kita sebut sebagai bercas, kalau dalam bentuk ion, kita sebut charge juga, positif negatif, ion negatif, ion positif, dia dalam bercas lah. Ataupun dalam keadaan bercas yang tadi, yang saya sebut tadi, kalau dia bercas positif, maksud dia charge negatif dia kurang lah. Kalau bercas negatif, maksud dia charge negatif tu lebih banyak lah. Jadi yang terlibat dekat sini hanyalah elektron saja yang bergerak dekat sini lah. Charge proton hanya duduk di center kat situ. Okey lah. Jadi charge ni kita wakilkan dia sebagai Q lah kat sini lah, Q. Charge ni kita wakilkan dia sebagai Q. Yang mana Q ni sama ada Q besar ataupun Q kecil boleh juga, kita boleh guna. Okey, charge ni dia ada unit dia lah. Dia sebut Coulomb charge lah. Dia kalau kita tulis value dia 1.60 dan 10 -9,
belakang dia ni unit dia coulomb charge macam tu lah. Dalam bentuk macam unit lah, unit Newton macam tu lah. Okay. Yang ni adalah charge untuk unit dia, coulomb charge disebut. Okay. Dia membawa maksud untuk sebiji elektron tu, untuk sebiji elektron katakan satu ketul elektron tu negatif, dia charge dia mengandungi seberapa banyak coulomb charge sebanyak inilah, sebanyak ni. Okay. Tapi kalau kita tahu satu sebiji elektron ni sama juga dengan negatif 1.6 tu darab 10 kuasa negatif 19 coulomb. Kita boleh cari satu coulomb. Berapa biji charge tu ada. Okay, berapa banyak charge. Jadi kita boleh buat perkadaran lah. Maksudnya kita boleh convert kat situ lah. Okay, untuk situasi ini, satu coulomb charge ni berapa banyak elektron yang wujud, dia sekitar ini lah. 6.25 darab 10 kuasa 18. Macam tu lah. Okay, jadi untuk satu coulomb charge, banyak lah dia punya ni. Kandungan elektron yang wujud kat situ. Okay, jadi untuk sebiji charge actually dia punya coulomb charge dia nilai dia yang ni lah. Okay, dan kita boleh kira untuk satu coulomb charge berapa biji charge tu, berapa banyak charge tu. Okay. Okay, analoginya kalau kilat dia menghasilkan 10 coulomb charge. Okay, maksud dia kalau satu coulomb equivalent dengan 6.25 darab 10 kuasa 18, kalau ada 10 darab 10 lah. Okay, 62.5 lah darab 10 kuasa 18. Okay, kemudian kita nak tengok ciri-ciri lain dari segi charge yang sama. Okay, menolak kat sini lah. Sama ada positif dengan negatif dia akan tolak. Kalau charge yang berbeza dari segi charge dia akan menarik lah. Kat sini ini memang kita tahulah kat sini. Okay, jadi selain daripada itu charge ni dia ada hasilkan kalau macam sebiji charge lah, sebiji charge, kalau charge negatif ni ataupun charge positif, charge ini sebenarnya dia ada disebut sebagai medan elektrik lah, medan elektrik. Okay, electric field kat situ lah. Okay, disebabkan oleh dia bercharge, jadi di sekitar dia tu dia ada medan elektrik. Dia macam magnet lah. Okay, kita ada magnet utara selatan. Jadi di sekitar magnet tu dia ada disebut sebagai medan magnet. Macam tu lah. Jadi dia ada magnetic, di sini kita ada electric field lah. Okay. Jadi electric field ni basically dia punya dia ada direction dia lah. Dia ada magnitude, dia ada value dan juga dia ada arah dia. Okay, untuk situasi charge positif dengan charge negatif ni, kalau kita tengok dari segi magnetic field dia, charge positif ni akan masuk ke charge negatif macam tu lah. Kalau dari segi charge positif saja, kita akan lihat dalam bentuk gambar rajah ni lah, yang mana electric field untuk charge positif ni dia ke arah luar. Dia punya field dia kita boleh kira nanti, tapi dia punya arah dia tu dia arah keluar. Kalau untuk charge negatif, dia punya magnetic field dia masuk ke dalam. Okey, kalau yang ini saya gantikan dengan negatif kat sini, dia punya garisan ni setia sama tapi anak panah dia masuk dalam. Tapi untuk dua charge yang berbeza kita letak dekat-dekat, contohnya macam ni, kita boleh lihat dari segi magnetic field dia bersambung lah, maksud dia. Kalau yang positif ni akan masuk ke negatif ni, dia bersambung lah. Dia punya garisan magnetic field line tu akan bersambung lah. Kat sini kita akan nampak dia bentuk macam tu lah. Okay, ini yang kita sebut sebagai sebab dia bersambung magnetic field dia, kita boleh lihat kalau dari segi fizikalnya, dua charge yang berbeza tu dia menarik antara satu sama lain lah. Maksud dia kalau dekat sini, sebab magnetic field dia melekat ataupun bersambung, charge positif akan tertarik ke arah kiri ke kanan, charge negatif akan tertarik ke arah kiri gitu. Okey. Jadi bila gerakan ini dia akan produce force lah kat situ lah, F1 dengan F2 lah. F1 dengan F2 ni value dia sama lah kat situ lah, cumanya direction saja beza. Okey.
Untuk cas yang berbeza, kita boleh lihat contohnya cas positif, cas yang sama. Contohnya cas yang sama, kita boleh tengok cas positif dua-dua ni bila diletak berdekatan, kita boleh lihat electric field line dia tu tak sambung. Maksud dia, kalau dua-dua ciri-ciri cas yang sama, kita boleh dapati pun line ini akan cancel out dah. Okay. Line charge ni akan cancel out. Kalau electric field yang sama. Kat sini akan ada value kosong kat sini. Okay. Jadi dia tak boleh bersambung sebab dia menolak antara satu sama lain. Jadi dekat sini kita akan ada satu line yang rapat-rapat lah kat sini. Okay. Satu line yang rapat-rapat. Okay. Jadi dia repel lah, ditolak. Okay. Dia tak bersambung. Jadi dia punya lukisan dia bentuk macam ni. Kalau satu lagi, kalau kita ada dua cas negatif lah. Kalau negatif kat sini, bentuk yang sama cuma arah saja masuk ke dalam lah macam tu. Okay, arah masuk dalam. Okay, ya. Jadi line medan ini tak akan cross lah kat sini ya. Dia tak akan cross masuk sana. Yang ni tak akan cross masuk sini. Maksud dia akan ada rapat-rapat dah kat sini. Akan ada rapat-rapat kat situ lah. Dia tak akan cross sebab dia tak akan bersambung kat situ lah. Okay. Jadi bila kita faham berkenaan dengan kita ada cas berbeza, apa berlaku kalau cas yang sama letak dekat, cas yang berbeza letak dekat. Jadi cas ni sebenarnya dia ada mengeluarkan medan elektrik sebenarnya. Jadi kita nak cuba kira lah medan elektrik itu macam mana. Okay, jadi dalam cas ni, setiap cas dengan kolom cas yang berbeza, dia ada magnetic field electric field yang berbeza lah. Okay, jadi macam mana kita nak kira? Okay, basically dalam electrostatic charge ni, sebenarnya dia lebih kurang sama macam kita belajar tadi dalam hukum gravity Newton tu. Yang mana kita guna rumus yang macam ni, yang force di antara dua objek tu, okay, dua objek jisim yang berbeza, dia akan ada force lah tarik. Okay, dengan daya F1 dengan F2 yang sama lah kat sini ya. Dia sama juga untuk charge. Okay, kalau kita tengok dekat sini ya, untuk rumus ni dia ada weight 1 dengan weight 2 dengan distance tertentu. Ini pun sama, kita ada charge 1, kita ada charge 2, divide by distance dia. Okay, antara dua charge. Cumanya G ini adalah perkali lah, ataupun nombor saja. Yang nombor ni kita sebut sebagai gravitational constant macam tu lah. Yang ini pula disebut sebagai electrostatic constant. Macam tu. Okay. Dengan nilai electrostatic constant ni, dia dapat melalui 1/4 pi epsilon naught ni adalah permittivity of free space. Jadi dekat sini epsilon naught diberi nilai sebanyak ini. Ini adalah constant lah. Constant ni maksudnya nombor saja. K ni boleh ganti dengan constant nombor. Yang mana bila diganti epsilon naught masuk dalam persamaan ni, K ni dah jadi nilai 9 darab 10 kuasa 9. Okay, jadi K ni value dia 9 darab 10 kuasa 9. Dia force ni bergantung kepada charge 1 dan juga charge 2 dan juga jarak masing-masing. Macam tu lah. Jadi bila ada dua charge diletak bersebelahan, akan ada daya lah. Tak kira lah kalau sama ada dia tarik ataupun dia tolak, bergantung kepada charge yang ada. Yang mana bila ada daya tarikan ataupun daya tolakan tu, kita boleh kira lah. Kita boleh kira. Nak kira dia daya tersebut, kita akan guna rumus yang ni lah. Rumus ni disebut sebagai Coulomb's law. Ya, Coulomb's law. Okay. Okay, jadi dekat sini kita boleh tengok dua charge yang berbeza diletak berdekatan, berlaku tarikan, yang mana nilai F21 dengan F12 ni value dia adalah sama pada jarak R lah, pada jarak R dia, value dia adalah sama. Once kita kira F21 ni, kita tak payah kira F12 lah sebab dia jawapan yang sama. Okay, untuk situasi dua charge yang sama, berlaku tolakan. Dan tolakan ini, repel ini, value dia kita boleh kira melalui rumus yang ini lah. Dan kalau kita lihat dia punya hubungan di antara jarak dia makin jauh charge tu, okay, yang R ni makin jauh, maksud dia punya daya itu akan berkurang lah, exponential macam ni lah. Okay, ya.
kurang. Okay, ni contoh dia lah. Kalau kita ada dua cas, kita letak sebelah-sebelah. Contohnya kita ada cas A ni, plus negatif A ni maksud dia cas ni cas negatif. Okay, positif B ni maksud dia cas B ni adalah cas positif lah. Maksud dia dua cas yang berbeza dia letak pada jarak 6 cm ni. Okay, dia nak tentukan force. Okay, daya yang bertindak dekat atas cas B. Okay. Di sini pertama sekali kita dah ada gambar rajah ni, kita akan tentukan cas ni sama ada dia tertarik ataupun menolak. Dekat sini kita tahu bahawa dua cas ni cas yang berbeza, jadi cas B yang dia nak tengok dekat cas B ya, berlaku force dia macam mana. Jadi kita lukis dululah dekat cas B ni akan tertarik ke arah cas A lah, sebab cas berbeza. Dia tertarik. Jadi ada satu daya kat sini lah yang muncul. Kita boleh tulis sebagai daya 1 lah kat sini. Ataupun daya dekat B ke mana-mana pun boleh buat. Jadi kita boleh kira FB kat sini. Okay, nak kira FB, apply rumus ni. Jadi K dia 9/10/9. Q1 nilai dia, katakan ini Q1. Okay, 2/10-8. Q2 adalah 5/10-8 kat sini. Dan jarak R dia adalah 6 cm. Yang ni convert lah ke meter. Okay, macam tu lah. Bila kita convert ke meter, darab 10-2. Kuasa 2 kan dia. Okay, dan kita dapat 2.5/10 kuasa -3 Newton. Jadi force dia, kita kira dapat value ini, tapi force kita tahu ia adalah kuantiti vektor, jadi kita kena sertakan arah dia. Jadi arah dia kita dah lukis tadi ke kiri, jadi jawapan dia kita kena lukis dia ke kiri, ataupun value ni kita boleh lukis dia macam tu, arah kiri macam tu lah. Okay, macam tu saja. Ini untuk dua cas lah, dua cas. Kalau ada 3 cas, kita letak satu lagi kat tepi ni, apa berlaku pada cas B pula. Okay, katakan ada cas C kat sini, negatif kat sini ya, macam tu. Jadi sekarang ni kita kena, untuk solve problem ni, kita kena tutup satu-satu lah. Okay, seperti mana kalau adanya cas C kat sini, satu cas C yang negatif, okay, kita apa berlaku pula dekat cas B. Tadi cas C tak ada, cas B ni akan bergerak ke kiri dengan value banyak ni. Okay. Tapi sekarang ni kalau ada cas C, cas tu negatif, apa berlaku pula dekat B? Okay, dengan ada tambahan cas C negatif ni. Jadi untuk solve problem ni kita kena tutup, kita kena solve satu-satu lah. Maksud dia, satu kita tutup dulu cas C ni. Okay, kita tutup dengan tangan cas ni, kita tengok apa berlaku pada cas B bila ada cas A. Okay, yang ini untuk soalan ni lah, bila kita kira daya FB ni, value dia yang ini, okay, dia bergerak dia ke sana. Jadi kita kena buat satu lukisan. Kita ada satu arah sini, satu dengan apa ni B ya, cas B. Dengan label FB ya, katakan dulu arah situ. Okay, arah kita dah tentu, tapi value cas B ni kita kira guna rumus melalui pengiraan ni, dapat 2.5/10-3n. Itu satu lah. Dengan adanya cas C, kita tutup ni pula. Kita tengok apa berlaku cas B dengan cas C kat situ. Okay. Bila adanya cas negatif C ni, cas B ni akan bergerak ke sini pula. Akan tertarik lah. Dia tak bergerak lagi. Dia akan tertarik ke arah cas C. Macam tu. Boleh label sebagai kat sini FC lah. Macam tu. Okay. Nak tahu net force dia, kita kena dapatkan value yang mana besar, yang mana kecil lah. Kalau FC ni, contohnya lah FB ya, kita kira dapat 10 Newton. FC kita kira antara ni ya, antara B dengan C ya. Okay. B punya value masuk kat dalam ni, C punya value dekat sini masuk dalam ni ya. Lepas tu kira, jarak dia berapa, kira. Kalau FC dapat 12, masuk dia
12 tolak 10 lah, maksud dia net force dia, F net dia sama juga dengan 12 Newton tolak dengan 10 Newton. Jadi kita ada kat sini 2 Newton lah. 2 Newton ni arah mana? Arah ni. Macam tu lah. Okay. Ataupun yang ni dalam bentuk satu garis lurus macam ni lah. Ada keadaan kalau charge C ni bukan duduk di sini ya. Dia duduk dekat sini. Macam tu. Negatif C. Jadi kita ada dua daya lah. Satu daya daripada ke arah kiri ni. Satu arah daya arah kiri macam ni. Ni kedudukan dia. Satu arah ni. Satu lagi. Ni charge ni negatif. Charge B ni positif. Dia akan tertarik ke negatif. Dua daya lah. Ni FB kita dah kira. Kita dapat 2.5 darab 10 Newton 3. Kita kena cari FC pula. Macam tu. Okay ya. Jadi yang ini bila ada melibatkan macam ni, kita kena dapatkan net force dia lah. Okay, yang mana umpama ada kotak kat sini, seorang tarik ke kiri, seorang lagi tarik ke bawah. Kotak ni akan bergerak ke sini lah. Macam tu. Okay, jadi charge force dia akan ke arah ni lah. Jadi nak dapat macam mana, yang ini kita kena buka balik dalam chapter yang pertama dulu lah. Kita ada belajar berkenaan dengan force punya net force lah, net force. Okay. Apa ni disebut sebagai vektor, net resultant vector. Jadi dia melibatkan sudut. Untuk situasi ni dia senang sikit sebab dia ada segitiga ni lah. Kita boleh apply teorem Pythagoras. Value ini adalah FC. FC sama dengan ni lah. Value ni letak sini. Kita boleh kira yang ni lah sebab dia ada segitiga. Okay, guna teorem Pythagoras. Okay, kalau sudut, kalau charge ni duduk kat tepi ni sikit, dia ada sudut dia lagi kat sini, itu kena ambil kira lain lah. Okay lah. Jadi untuk situasi ini kita ada dua charge. Kalau dua charge ada satu saja daya yang terlibat. Kalau ada tiga charge mesti ada dua daya yang muncul. Macam ni lah, satu, dua. Macam tu. Okay. Contoh lain, kita ada satu daya P kita letak dekat sini. Charge P kita letak kat sini. Dia nak tanya, calculate electrostatic force exert on plus P. Okay. Dekat charge P ni, dia pergi mana? Bila adanya charge A dengan charge B. Macam tu lah. Jadi kita kena buat satu-satu lah. Okay, first kita akan lukis charge P dulu. Okay. Bila charge P ni berinteraksi dengan charge A, kita tutup dulu charge B ni. Dia bila berinteraksi dengan charge A, ke mana daya yang wujud kat sini. Yang ni charge P positif, charge A positif, jadi dia tolak. Jadi kita boleh lukis arah ni lah. Okay, katakan F disebabkan oleh charge A lah, macam tu. Tekan macam tu lah. Mana-mana level pun tak kisah. Okay. Jadi dah dapat satu. Yang ni pula kesan bila adanya charge negatif B ni berlaku dekat P. Dua-dua ni charge yang berbeza, dia akan tertarik. Jadi charge P ni akan tarik ke arah ni lah. Dia akan tertarik ke arah charge B. Okay. Jadi untuk kira FA ni kita apply rumus ni lah. Kita apply rumus ni. Okay. Yang mana untuk FA ni antara P dengan A jarak dia 6 campur 4, 10 lah. Jarak dia 10. Ini lah 10. Yang ni sudah convert ke meter. Okay. Untuk FB pula P dengan B jarak dia 4. Tentu lah ni 4. Setelah convert ke meter jarak 10 nanti 2. Okay. Jadi bila ada 3 charge mesti ada muncul 2 daya lah. Jadi daya yang pertama sekali adalah daya dekat A yang mana value dia 2.2 darab 10 kosong negatif 8. Yang ni A dengan P 1 darab 10 negatif 8 ni yang P punya, bagi dengan 10 cm. Convert ke meter dah dapat value dia ni. Jadi dia bergerak ke kanan. Ni gambar rajah dia. Okay. Jadi ada 2 daya dekat sini, yang mana besar tolakan nanti. Okay, kita dapat daya tu. Okay, untuk F2 antara charge B 5 darab 10 kosong negatif
8 dengan cas P 1/10-8. Bahagi dengan 4, kita dapat 2.8/10-3. Bergerak ke T. Jadi antara dua daya ni, daya mana yang besar? Sekarang ni daya yang paling besar sekali adalah daya ni ya. Ni. Okey. Jadi kalau dalam coordinate system, kita boleh campur dua-dua ni lah. Satu arah kiri positif, satu ke arah kanan ni negatif lah. Bila campur dua-dua, kita apply campur tapi ada negatif kat sini ya, sebab dia di sini ya, ke kiri. Okay, ataupun kalau kita tahu dia punya arah kiri kanan tu, kita yang mana besar tolak yang kecil ya. Jadi kat sini yang besar sekali adalah daya yang ni punya lah, besar sekali. Tolak dengan daya ni. Okay, kita dapat macam tu. Okay. Untuk situasi lain, kita boleh wujud dalam bentuk macam ni. Yang ni, kita ada 3 daya. Bila 3 daya, kita mesti 3 cas, mesti akan muncul 2 daya. Kat sini, dia nak tengok apa berlaku dekat daya yang bertindak ke atas cas negatif 3. Okay. Cas negatif 3 yang ni ya. Jadi untuk kita lukis, satu cas yang ni negatif, ni positif, dia akan ke arah atas lah. Satu lagi ini positif, ini negatif, dia akan tertarik ke kanan. Okay. Jadi umpama ada orang tarik arah atas, orang tarik arah kanan. Jadi apa berlaku pada cas ni? Cas ni mesti bergerak ke sini ya. Okay, ini net force dia. Net force ni kita kena cari ya. Tapi dalam situasi ini, sebab dia dalam bentuk segitiga, kita boleh solve problem guna teorem Pythagoras lah. Dalam segitiga ni. Okay. Value ni kita boleh dapat. Value ni kita boleh dapat melalui daya ni. Kita solve guna teorem guna segitiga ni. Okay, kita boleh dapat net force dekat sini. Okay. Jadi dekat sini kita label sebagai F1 dengan F2. Untuk F1 kita masukkan rumus, kita ada antara 2 microcoulomb dengan negatif 3 microcoulomb. Ini ada short form dia pakai micro dekat sini ya. Micro, bila kita masuk micro ni, dia darab 10 negatif 6 coulomb. Okay, darab 10 negatif 6 coulomb. Yang ni pun sama, darab 10 negatif 6 sebab dia bagi short form. Okay, yang sebelum-sebelum ni dia tak bagi short form lah, micro ke apa, dia terus darab kuasa negatif apa lah. Tapi yang ni dia bagi short form. Jadi micro dia punya unit dia darab 10 negatif 6. Okay, dan jarak dia 3 kat sini. Ni 3. Okay, yang satu lagi 4 lah kat sini. 4 kat sini. Jadi masukkan, kita dapat value kat sini lah. F1 value dia 5.9 darab 10 negatif 3. F2 value dia 6.74 darab 10 negatif 3. Jadi nak dapat net force dia macam mana? Kita guna ni lah. Teorem Pythagoras punya. Kuasa 2 F1 dan kuasa F2 dan punca kuasa. Dan kita dapat 8.96 darab 10 negatif 3. Okay. Semuanya sekarang ni daya dah dapat. Arah dia macam mana kita nak buat? Kita kena dapatkan dia punya sudut dia lah. Nak dapat sudut guna teorem Pythagoras lah. Segitiga ni lah. Okay. Jadi kita guna tangent F1 bagi F2, kita dapat 41.6. Okay. Dengan adanya, bila kita kira force, kita kena ada 2, kita kena sertakan lah. Satu value dia, satu lagi arah dia. Okay. Jadi akhirnya kita akan dapat macam ni lah, net force dia dalam bentuk ni dan juga sudut dia kat sini. Okay. Kemudian settle lah untuk dapatkan daya untuk 2, 3, kalau letak 4 pun. Kalau 4 punya force, kalau 4 punya apa ni, charge, katakan ada 1 dekat sini ya. Okay. Apa berlaku pada charge ni? Kita tengoklah kalau charge ni negatif ke macam tu. Ini negatif dengan negatif, dia tolak lah, dia akan ada macam ni. Jadi ada 3 lah. 1 ke atas, 1 ke kanan, 1 lagi ke sini. Okay, bila ada 4 charge, akan ada 3 force. Jadi untuk 3 anak panah, 3 vektor ni, kita kena solve problem menggunakan kaedah chapter yang pertama. Okay, chapter yang pertama. Jadi buka balik chapter yang pertama, tengok macam mana
kita solve problem melibatkan 3 vektor macam mana, 4 vektor macam mana. Okey ya. Okey, kemudian kita akan masuk kita sebut sebagai electric field strength. Okey, strength dia macam mana? Sebelum ni kita kira daya ada 2 charge letak berdekatan, berlaku tarik tolak, kita nak kira berapa daya dia. Sekarang ini kita tahu bahawa charge ni dia ada medan elektrik dia, berapa kekuatan medan elektrik sebenarnya. Okey. Logiknya dekat sini, kalau kita titik dekat sini lagi kuat lah, kalau daripada ujung jauh sikit lah. Okay? Dia bergantung pada jarak lah kalau logiknya. Macam mana kita nak buat? Okay? Biasanya untuk test value untuk medan elektrik, untuk charge ni, kita akan letak satu charge positif kat sini. Kita letak satu charge positif. Yang ni kita sebut sebagai test charge. Charge positif yang saya ada ni, kita letak test charge yang positif dekat mana-mana yang kita nak dapat value electric field dia. Okay. Kalau ada kat sini, kita letak charge positif kat sini satu. Jarak dia dekat sini ke sini berapa, kita ambil kira lah. Jarak sini ke sini berapa, kita ambil kira. Okay. Untuk kita dapatkan electric field strength ni, okay, kita akan letak satu charge test charge, dipanggil test charge positif. Biasanya kita akan buat Q test macam tu lah. Okay. Yang mana value dia kita boleh dapat melalui rumus ni. Yang mana electric field dia sama juga dengan force bahagi dengan charge. Kat gitu. Okay. Yang mana force, bila ada 2 charge kita letak kat sini akan ada force lah. Kalau ini positif dia tolak lah kat sini lah, macam tu. Kalau ini positif negatif kat sini, dia akan tarik macam tu. Okay ya. Jadi dengan charge, bahagi dengan charge dia, test charge tu lah. Okay. Jadi macam mana kita ada Fe ni, daya yang terhasil bahagi dengan Q0 kat sini. Okay. Jadi bila kita Q0 ni adalah charge, test charge tu lah. Test charge yang kita nak pakai tu, dia bagi dengan test charge. Okay. Jadi bila kita tahu bahawa daya yang terlibat ada tarikan ataupun tolakan bergantung kepada charge yang kita ada, positif ke negatif ni, test charge dah tentu yang positif. Jadi dia akan ada daya tolak, daya tarik. Dekat sini kita boleh kira daya tolak dia dan daya tarik dia melalui rumus yang sebelum ni kita pakai. Okay. Okay. Dan bila kita kira electric field dia, unit dia adalah Newton per Coulomb. Macam tu lah. Sebab yang ini daya dia dalam unit Newton, yang ini dalam unit Coulomb. Okay. Jadi dekat sini bila kita simplify, kita masukkan formula daya. Okay. Dan kita masuk dalam formula ni, dan Q0 ni adalah test charge punya. Okay. Yang ni charge negatif, charge positif ke. Yang ni adalah test charge punya, yang ni kita boleh cancel macam tu. Okay, ya. Bila cancel, kita akan dapat satu rumus yang hanya ada K darab dengan Q darab dengan R kuasa 2. Q ini adalah Q charge kita, bukan test charge punya lah. Okay, ya, macam tu. Okay. Jadi kita boleh kira teruslah charge kekuatan medan elektrik untuk charge yang kita nak tahu jarak berapa nilai dia. Okay, contoh dia kat sini. Kita ada satu charge 5 milicoulomb macam tu. Kita nak tahu bahawa dekat point dekat sini jarak dia 2 meter. Okay, contohnya jarak 2 meter kat sini, berapa kekuatan medan elektrik dekat kawasan sini? Berapa? Macam tu. Jadi kita boleh apply rumus ni lah. Okay. E sama juga dengan KQ bagi R kuasa 2. Kat situ. Yang mana K ni 9 darab 10 kuasa 9. Q ni, Q yang ni lah. Okay. Kita dah tak perlu tahu lah berapa charge positif value dia. Test charge ni. Berapa value dia. Kita hanya perlu tahu 5 milicoulomb saja masuk kat dalam ni. Okay.
dan jarak dia 2 meter bagi 2. Kita dapat inilah. Okay. Dan dah tentu value ini perlukan arah dia sebab ini test charge positif. Bila positif dengan positif menolaklah, dia bergerak ke kanan. Macam tu. Okay. Macam tu. Okay. Jadi dekat sini boleh juga dia tanya dua sekali lah. Dia boleh tanya boleh tanya force berapa untuk dekat point dekat sini lah. Dia boleh tanya medan elektrik berapa value dia. Dekat sini juga dia boleh tanya berapa force untuk test charge yang kita letak kat sini. Okay. Untuk situasi ini kita dah kira dapat elektrik field dia 181.10.12 ni. Untuk kira dia punya daya dia, okay, just masuk rumus ni jugalah, masuk rumus ni juga dan kita kira dan kita dapat. Okay, ya. Ni contoh lain yang kita ada, dia bergabung sekali lah. Dia boleh tanya daya dan dia boleh tanya medan elektrik sekali. Tapi untuk cas yang 2, 3 ataupun 4 lah cas kat sini lah. Contohnya kita ada, dia nak cari kekuatan elektrik field dekat titik P ni. Kat titik P ni berapa nilai E dia. Ni. Berapa nilai E dia. Okay. Tadi kita tengok ada satu cas saja, berapa titik P ni, berapa, tapi sekarang ni ada 2 cas. Bila ada 2 cas, ada interaction antara 2 cas. Dekat point P ni mesti ada value disebabkan wujudnya ada cas yang lain lah. Jadi dengan adanya cas A dengan cas B, dekat point sini berapa value medan elektrik pada titik P. Okay. Pertama sekali kita kena guna rumus E tu lah. E sama juga dengan F bagi Q tu. Okay. Jadi dekat sini kita boleh tutup satu-satu lah. Kita deal A dengan P dulu. Lepas A dengan P, kita lukis dia punya anak panah dia. Kemudian deal P dengan B pula. Kemudian lukis anak panah. Jadi untuk situasi ini, kita akan letak point dekat sini adalah cas positif. Cas dia. Jadi positif dengan positif akan tolak ke arah atas macam tu lah. Okay. Jadi ini adalah arah medan elektrik. Berapa value dia kat sini. Okay. 1 kat sini. Berapa. Okay. Kemudian tengok pula P dengan B. Ini positif, ini negatif. Jadi dia akan tarik ke arah tu lah. Macam tu. Yang ni label sebagai E2. Jadi berapa value dia. Okay. Untuk cari kira E1 dan E2, rumus dia dah simplify lah. Dah jadi rumus yang ini lah. Dah jadi rumus ni. Jadi kita apply lah. Okay, E1 9/10/9. Yang ni saya guna ni lah. Yang ni sama juga dengan 9/10/9. Okay ya. Jadi darab dengan Q, darab dengan 2 ni lah. 2/10-6 ni. Ini. Kemudian bahagi dengan jarak dia. Okay, untuk jarak dia sekarang ni 10 meter. Jadi bawah ni adalah 10 meter kat sini. 10 meter ke 10 cm. 10 cm lah saya rasa. 10 meter. Kalau meter tak boleh tukar. Okay. Saya rasa 10 cm lah. 1 cm. Jadi dia tukar ke meter. Macam tu lah. Okay. Jadi bila dia kira, dia dapat ni lah untuk E1. Yang ni E1 value dia. Yang ni untuk E2 value dia 7. Kat sini lah ni E2. Jadi dia berada kedudukan macam ni. Segitiga ni umpama seorang tarik sini, seorang tarik atas. Jadi net electric field dia arah ni. Jadi dia boleh solve guna segitiga. Okay, macam tu.
Bila guna segitiga, boleh guna teorem Pythagoras, dapat ni. Dan arah dia mana? Okay, guna tangent, dapat 14 darjah kat sini. Ni 14 darjah sini. Okay lah, macam tu. Okay, kemudian kita tengok ni yang akhir sekali lah. Okay, untuk yang ini soalan yang berbentuk begini pun, dia boleh ada sampai tiga cas lain, dia boleh ada kat sini satu cas lagi. Kalau dia duduk sini satu cas lagi, dia tekan cas ini cas negatif, maknanya positif, dia akan pergi ke sini lah. Jadi dia ada tiga, satu sini dan satu sini. Jadi ada tiga vektor ni, kita kena solve dia guna resultant vektor dalam chapter yang pertama. Okay? Sebab dia dah ada kena dissolve komponen X dengan komponen Y dia, kemudian baru solve problem. Tapi kalau melibatkan boleh dapat segitiga macam ni, tak perlu buat lah, just buat teorem Pythagoras saja. Okay. Akhir sekali kita ada electric potential dengan potential energy lah kat sini ya. Okay, yang mana potential elektrik, okay, kita boleh tengok dekat poin-poin tertentu lah, poin charge yang mana dia punya penyiraan dia, kita boleh dapatkan potential basically voltage lah, okay. Potential different lah dia sebut lah, voltage. Okay. Yang mana voltage dia, value dia kita boleh dapat melalui ni lah, Q1 bagi dengan R. Okay. Ataupun kita ada 9 darab 10 kuasa 9 darab dengan Q1 bahagi dengan R. Sebelum ni bahagi dengan R kuasa 2 kan. Okay, untuk E. Tapi sekarang ni V, dia punya rumus dia yang macam ni. Okay, ya. Dan untuk V ni, dah tentu voltage lah. Dia akan dapat unit dalam unit volt kat situ lah. Okay. Contoh dia, kita ada satu point charge. Kita nak tengok dia punya potential different dekat 30 cm daripada charge tu. Okay. Sebenarnya kalau kita ada charge satu charge dekat sini 5 microcoulomb. Okay. Pada jarak dia 30 kat sini 30 cm, berapa kita dekat point sini ya, 30 cm ni dia boleh kira E. Okay. Boleh kira E, boleh kira V sekali kat situ. Okay, ya. Jadi E kita boleh kira dalam slide yang sebelum. Yang V kita kira guna rumus ni. Okay. Kita masukkan 9 darab 10 kuasa 9 ni. Darab dengan 5 microcoulomb ni. Ataupun 5 darab 10 negatif 6. Bahagi dengan 30 darab 10 negatif 2. Ni convert. Okay, kita dapat dalam unit volt. Macam tu. Okay. Okay, jadi dekat sini kita stop kat sini lah, dah habis lah. Jadi itulah apa yang saya cakap, sekejap saja, tak sampai 1 jam untuk kita cover benda ni. Jadi dalam chapter ini yang pentingnya kita ada force. Okay, ada force yang mana beberapa charge dia akan susun. Kita tengok apa yang berlaku dekat charge yang kita nak tengok tu dari segi daya dia pergi mana. Okay, ya. Jadi yang ini ilmu dalam chapter yang satu kita akan guna sebab kita akan dapat net force dia lah. Okay, kalau ada 2 charge, maksud dia ada 1 force yang akan kita dapat. Kalau ada 3 charge, kita akan ada 2 force yang bertindak. Kalau ada 4 charge, akan ada 3 force. Macam tu lah. Okay, ya. Jadi rumus dia hampir sama. Jadi untuk rumus untuk dapatkan E dia pun kita boleh kira, untuk dapatkan V pun boleh kira, ataupun untuk dapatkan F pun kita boleh kira dekat sini. Okay, ya. Jadi dia boleh kumpul sekali lah untuk soalan ini, untuk dapatkan dia boleh tanya ketiga-tiga je sekali dalam satu soalan. Okay, ya.